uh, online kita pada petang ini saya ada buat rakaman. Sebelum itu nanti bagi pelajar yang baru mengikuti secara YouTube bolehlah subscribe dan juga like dan juga komen komen akan pengajaran saya pada petang ini. Dan insyaAllah tajuk kita pada petang ini ialah indahnya tajwid. Indahnya tajwid. Tajuk ini nanti saya minta awak semua salin daripada apa yang saya paparkan. Dan kalau tak sempat nak dengar untuk pada petang ini, boleh lihat balik di dalam YouTube. Nanti saya akan awak boleh tengok balik lah nota-nota yang perlu awak salin di dalam buku nota. Kerana awak jangan risau, pengajaran saya seperti biasa tak sampai pun 20 minit, lebih kurang 15 minit sahaja. Yang lain saya minta awak semua nanti boleh salin daripada buku teks. Dan buku teks nanti, dan buku teks ini saya kongsikan dengan awak semua. Okey, itu link untuk buku teks, awak boleh ambil dan boleh lihat balik kalau nak buat nota kejap lagi. Iaitu pada muka surat yang ke berapa tu? 100, bukan 100 ni. Pelajaran kelima pelajaran kelima daripada buku teks. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumlah pelajar yang bersama-sama dengan kita pada petang ini ialah lebih kurang setakat ini ada 6 orang. 6 orang. Yang mulai mungkin dalam on the way nak sampai ke macam mana ke. Tapi tak apalah, yang lain nanti boleh tengok di daripada YouTube saya. Link saya akan berikan kejap lagi. Cuma seperti mana biasa, boleh subscribe, like dan juga komen. Komen saya hadir ataupun saya faham. Nama, tingkatan dan tulis saya faham ataupun saya hadir dalam YouTube nanti. Okey. Indahnya tajwid. Tajuk kita pada petang ini ialah indahnya tajwid. Tajwid itu dalam bahasa Arab. Kalau di sekolah rendah dahulu, awak semua sudah belajar daripada tingkat darjah 4, 5 dan 6 juga mengenai tajwid. Sebab ustaz ada lihatlah daripada buku teks yang telah digunakan oleh awak semua di dalam sekolah rendah, ada pengguna ataupun ada belajar tentang tajwid. Jadi masa sekolah menengah ni masih lagi awak belajar tajwid, tapi bentuknya ialah pada amali dan juga praktikal tajwid yang awak belajar semasa dahulu. Okey. Apakah kepentingan saya nak kena belajar tajwid ke ustaz? Betul, kena belajar. Kenapa? Hukum belajar ataupun hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Jadi awak hari ni kalau membaca Al-Quran, awak tak boleh baca saja. Maksud bacanya baca saja tanpa bertajwid. Jadi kalau awak tak baca Quran secara bertajwid, maka hukumnya adalah berdosa besar. Dan apatah lagi kalau ianya melibatkan dalam sembahyang, maka sembahyang awak itu berkemungkinan tidak sah. Contohnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca dengan ha dengan ha. Maka itu sudah merosakkan makna. Bila sudah merosakkan makna, maka ia boleh membawa kepada batallah solat. Jadi sebab itulah hukum belajar tajwid itu ataupun hukum membaca Al-Quran secara bertajwid adalah hukumnya fardu ain dan wajib. Jadi nota yang pertama yang perlu awak tulis di dalam buku nota awak ialah mengapa perlu belajar bertajwid. Pertama, hukum membaca Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib. Okey, itu merupakan yang pertama. Nota yang kedua ialah tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Selama ini mungkin kita baca Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran mungkin kita tak tahu betul tak saya baca ni ustaz. Kena baca huruf ain tu bunyi ain ke ataupun sekadar bunyi ada rupa ain pun dah okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah sah? Maka hukumnya adalah tidak boleh kerana huruf ain telah bertukar menjadi huruf alif dan huruf alif sudah menukarkan maksudnya. Jadi kita belajar tajwid ini ialah kerana kita hendak memperbetulkan bacaan Al-Quran. Jadi nota yang kedua ialah tujuan kita belajar ilmu tajwid ialah untuk membetulkan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi awak kena salin lah. Apa yang Ustaz cakap ni awak salin. Tak apalah, perlahan-lahan pun tak apa. Nanti kalau tak dengar ataupun tak faham, boleh ulang balik siaran YouTube. Tak apa, tak perlu bayar pun, dengar saja, salin dengar. Kerana hari ni Ustaz nak tengok berapa ramai pelajar yang boleh hantar buku nota. Nota yang awak salin pada hari ini, berapa ramai yang boleh hantar pada Ustaz melalui grup WhatsApp. Awak salin, awak snap gambar. Ustaz nak tengok berapa ramai orang yang boleh hantar pada Ustaz pada hari ini, insya-Allah, ya. Okey. Nota yang ketiga, pembacaan Al-Quran hendaklah dilakukan dengan cermat, baik dan teliti kerana kesilapan pada makhraj ataupun sifatul huruf akan mengubah maksud ayat tersebut. Jadi orang yang baca Quran dengan tersalah baris, tersalah perkataan, maka ianya akan mengubah maksud Al-Quranul Karim. Sepatutnya Al-Quran maksudnya ialah segala puji Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Jadi sudah membawa maksud yang sudah berbeza. Sebab itulah kita kena baca Al-Quran dengan bertajwid, bukan cara berlagu. Kalau boleh berlagu tu lagi bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh berlagu lagi bagus. Tetapi kalau tak berlagu pun tak apa. Yang penting kena tajwid dulu. Tajwid tak betul, tiba-tiba berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Walaupun sedap sekalipun, sebab ianya tak betul, maka hukumnya adalah salah juga. Sebab itulah yang penting sekali ialah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Kalau yang lain tu contohnya bacaan berlagu ataupun tidak, itu ialah bonus. Itu merupakan bonus sahaja. Okey. Seterusnya, makhraj huruf. Makhraj huruf. Tengok pada yang kedua tersebut, makhraj huruf. Jadi apa yang dimaksudkan dengan makhraj huruf? Ustaz, saya sebut makhraj huruf. Ni makhraj huruf tu apa? Maka makhraj huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah
yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi, cara nak keluarkan huruf itu berbeza di antara satu sama lain. Okey? Maksud begini. Huruf alif dengan huruf ain tampaknya adalah sama. Tempatnya sama, iaitu halqum. Tetapi tempat halqum ni luas. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang di bawah. Jadi huruf alif dengan ain itu tempat keluarnya adalah tak sama. Jadi nama tempat keluar tu ialah makhraj. Makhraj huruf. Huruf alif halqum. Huruf mim, di mana huruf mim ialah pada bibir mulut. Huruf nun ialah batang hidung. Dianya semuanya adalah berbeza-beza. Jadi sebab itulah orang yang baca Quran dengan betul, maka kita boleh bunyi tempat yang keluar tu adalah berbeza-beza. Ada yang bunyi macam sengau. Contohnya an'am. Beza. Huruf nun anna. Bunyi beza. Abba. Beza. Jadi tempat keluar tu menyebabkan bunyinya adalah berbeza-beza. Jadi orang yang bunyinya sama daripada huruf alif sampai ya, maka sebenarnya orang itu orang itu ialah orang yang tak kena huruf bacaan Al-Quran atau bacaannya. Sebab itulah kena baca dengan betul-betul, kena faham, belajar dengan betul-betul bagaimanakah cara mengeluarkan huruf dengan betul. Okey. Yang ni salin tempat keluar huruf ni salin. Makhraj huruf, di dalam Al-Quran terbahagi kepada 5 bahagian. Dalam semua huruf alif sampai ya tu ada 5 bahagian. Boleh dibahagikan kepada 5 bahagian. Pertama dipanggil al-khayshum ataupun pangkal hidung. Yang kedua asy-syafatain, 2 bibir. Al-lisan, lidah. Al-jawf, rongga. Al-halq, kerongkong. Jadi kelima-lima ni awak kena tulis lah. Awak kena tulis. Di bawah daripada makhraj huruf tulisnya ialah makhraj huruf dalam Quran terbagi kepada 5 bahagian. Iaitu mula khayshum sampai kepada al-halq. Yang tak dapat tu, yang tak boleh salin, lambat salin, tak apa. Awak pandai, ustaz bagikan yang bentuk YouTube. Awak boleh tengok, awak boleh ulang balik sampai awak boleh tahu di manakah tempatnya. Di manakah tempat yang awak tertinggal untuk disalin. Okey? Seterusnya masuk kita nak tengoklah di manakah tempat-tempat yang dikatakan tadi al-khayshum, syafatain, al-jawf, al-hal, al-lisan. Okey, kita lihat yang pertama yang mudah sekali. Al-khayshum. Al-khayshum ialah batang hidung atau pangkal hidung. Huruf yang berasal ataupun yang keluar daripada rongga hidung ni 2 saja, iaitu huruf mim dengan huruf nun. Sekarang ni kalau huruf ba pun daripada hidung, huruf ghain pada hidung, alhamdulillahirabbil alamin contoh, maka itunya salah. Sebab yang keluar pada hidung 2 saja. Alhamdu. Kalau mim keluar pada hidung tu betul. Kalau da keluar daripada hidung salah. Itu maksudnya al-khayshum. Dan juga itu al-khayshum iaitu huruf nun dengan huruf mim. Okey. Yang kedua, asy-syafatain, 4 huruf daripada. Yang ni awak kena lukis belakang. Yang ni kena lukis. Awak kena lukis yang ni. Kalau nak print pun tak apa. Ustaz, kalau saya print boleh? Boleh. Awak ambil print benda ni.
Tak apa. Print apa? Screenshot, print. Kalau boleh print, bagus. Ambil daripada YouTube, daripada internet. Mana-mana yang cantik-cantik tu, tulis yang bentuk yang lawa tu, ambil. Boleh. Asy-syafatain, dua bibir, iaitu terdapat 4 huruf yang keluar daripada makhraj ini. Waw, ba, mim, fa. Waw, ba, mim, fa. Yang ni awak tak perlu hafal, awak perlu perhatikan. Setiap kali tengok buku ni, tengok huruf waw mesti daripada bibir. Contohnya au, wa, tu. Kalau wa, tu bukan. Mesti keluar daripada bibir. Wa, wa bi ni'mati, baru betul. Kalau tak keluar daripada bibir mulut, contohnya wa bi ni'mati, taklah lah. Sebab bukan daripada dalam, dia daripada bibir mulut. Tu huruf waw. Sama huruf ba, bi ni'mati, contoh. Bi ni'mati, wa bi ni'mati. Contohnya. Okey. Huruf mim ketika mana, kalau atas tu khaysyum ketika dia gunnah. Ketika dengung. Yang ni ketika hurufnya kita baca. Contohnya ma. Kalau amma, tu khaysyum. Ma. Skrin tak jelas. Tak tahulah ustaz ni kenapa skrin tak jelas ni. Yang share pun tak nampak juga ke yang share tu? Yang share pun tak jelas ke? Nampak. Alhamdulillah. Tak apa. Apa nama ni? Syamimi. Syimi Ayu. Tak apa. Kalau tak jelas apa ni, boleh tengok balik daripada YouTube. Okey baru-barulah. Allahu Akbar. Kadang-kadang ni lah kita kata apa, internet ni kan. Internet ni bukan apa tak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak. Okey. Wa, ma. Keluar tengok daripada bibir mulut. Ma. Kalau ma, tu bang. Salah. Salah. Mesti daripada bibir mulut. Alap. Boleh ke? Dia macam kelakar lah sikit. Kalau belajar tajwid ni macam kelakar lah. Sebab dia sebut macam tu. Macam mana? Okey. Kalau fal ya'budu, mesti daripada bibir. Okey, jam sudah menunjukkan 5.39. Jadi ustaz berhentikan dahulu sampai di situ dahulu. Sebab apa? Ustaz nak bagi peluang kepada awak semua untuk salin daripada nota-nota yang ustaz berikan tadi. Ya. Nanti ustaz akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi awak semua bolehlah salin daripada, kalau tak sempat tu boleh salin balik, dan nanti selepas siap jangan lupa tarikh dan masa hari ini, snap gambar, letakkan dalam grup 1 JET Pendidikan Islam. Lepas tu tulis nama. Okey?